Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani di dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah berkata beliau kat mana sudah. Kat mana? Dua di bawah. Dan ialah yang menyatakan tiap-tiap sesuatu. Situ. Dan ialah, yakni Allah, yang menyatakan tiap-tiap sesuatu, kerana bahawasanya ia Allah meneraka 7 petala langit dan bumi. Ni akidah kita lagi, yakni Allah Ta'ala yang menyatakan, menzahirkan, menjelaskan setiap sesuatu. Suatu benda kalau tidak dinyatakan oleh Allah, tidak dijelaskan oleh Allah, kita tidak nampak. Bumi ni kalau Tuhan tidak nyatakan di hadapan kita, tidak jelaskan di hadapan kita, kita tak faham apa dia bumi ni. Langit, gunung, gana, semua makhluk ni kalau Tuhan tidak nyatakan, tidak jelaskan, tidak zahirkan di hadapan kita, nescaya kita tidak akan faham benda tu. Sifat penyayang, sifat pengasih, sifat pengampung Tuhan, kalau Tuhan tidak zahir di hadapan kita, kita tidak akan faham apakah sifat sayang, apakah sifat pengampung. Zahir di suatu perbuatan manusia, orang sayang kita, sayang lagu ni. Orang maaf ke kesilapan kita, maaf lagu ni. Maka zahirnya, siapa dia yang zahir ke tu? Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah yang meneraka. Itu guna perkataan meneraka. Allahu nurus samawati wal ard. Bukan kata Tuhan itu cahaya. Allah itu nur, cahaya. Jadi kalau kita jadi Wahabi, pakai terjemah Tuhan itu cahaya, tak ada apa. Dalam tafsir Jalalain kata nur ai munawwir. Tuhan yang memberi cahaya. Ni. Bahawasanya ia Allah meneraka 7 petala langit dan bumi. Kerana asal makhluk itu adalah gelap. Tu kaedah dia. Makhluk ni gelap, maka cahaya ni baru timbul selepas daripada gelap. Kalulah Tuhan tidak memberi cahaya, masjid sebesar-besar ni pun kita akan tepuh, tak nampak apa. Sebab apa? Sebab tak ada cahaya. Ada kata, ulama kata maksud cahaya ini wujud. Maka manakala kegelapan itu adalah tiada, bererti daripada gelap kepada cahaya, daripada tiada kepada ada. Ada maksud lagu tu. Ada kata tak, makhluk ni ada, maka Tuhan wi cahaya, maka kita pun nampak. Kalulah gelap gelemak, tak nampak apa satu. Sebab itulah di dalam agama kita, malam lebih dahulu daripada siang. Malam dulu kira, barulah siang. Macam malam ni, orang panggil malam apa ni? Malam Rabu dah. Esok baru hari Rabu. Ni malam Rabu. Sebab apa? Sebab malam dulu dicipta, barulah siang. Dan jikalau tiada nurnya yang meliputi bagi tiap-tiap sesuatu, maka betapa nyata tiap-tiap sesuatu. Kalulah tidak kerana nur Allah Ta'ala. Sudah nur gapo maksud sini? Maksud sini, nur adalah nyata ada. Kalau Tuhan tidak ada ke, Tuhan tidak nyata ke, nescaya sesuatu tu akan tiada dengan kegelapan tu ya. Jadi yang mengadakan, yang memberi cahaya itu adalah Allah. Asal daripada ayat Quran, Allahu nurus samawati wal ard.
Allah lah yang memberi cahaya sehingga kita boleh nampak jelas bagi kita as-samawati wal ard, segala 7 petala langit dan bumi ini. Jadi Syekh Daud ni dia makan dalam ni. Ngaji tauhid juga dia makan kok dalam sikit-sikit tak dalam lah mana. Kerana antara kitab dia karang salah satu hak ni kitab Suhul lah. Antaranya lagi, tetapi dia tidak tulis kitab tu dia karang. Tetapi ulama-ulama yang biasa membaca karangan dia dapat kesan tu adalah karangan dia. Iaitu kitab namanya Manhalus Safi fi Rumuzi Ahli Sufi. Manhalus Safi ni istilah-istilah ulama-ulama sufi membahaskan mengenai martabat 7. Maka Syekh Daud ni sangat hebat di dalam ilmu martabat 7. Kitab tu diharapkan setengah-setengah tepat. Kerana apa? Kita ahli sufi ni tak benar orang baca kitab kita kerana takut silap faham dan membawa tuduhan kepada penulis dia. Awal-awal lagi hamba royak dah. Jadi ilmu itu bagi ahli sahaja. Ada orang tak boleh terima. Dia kata kalau ahli saja bererti ada istilah sembunyi lagi. Nabi Muhammad tak pernah sembunyi ilmu dia. Yoyak belaka tak ada istilah kepada ahli-ahli. Jolo kau dia mau mengajar lagu tu Nabi Muhammad royak belaka kepada sahabat. Dia mau baca kitab gapo? Nabi Muhammad ajar belaka ilmu dia jadi nabi kita. Kita dapat ilmu sikit saja daripada ilmu nabi. Nabi haram Nabi beritahu semua ilmu dia. Pengalaman Isra' Mi'raj Nabi royak sikit ya. Pas apa dia kata Nabi Muhammad ajar belaka pengalaman ilmu dia, siapa dia ajar? Tak ada istilah sembunyi-sembunyi dalam agama ni. Ni ajaran batiniah ni belaka ni. Ajaran sesat pas tu mula kata ni bagi ahli saja. Jodoh nak lipat agama belaka ni. Ya bagi ahli, dalam kitab fiqh pun ada ahli dia. Orang tak pernah mengaji kitab, tak pernah kenal istilah pergi baca minhaj dah. Istilah dalam kitab minhaj macam-macam, ada azhar, ada kau rajih, kau gapo nak baca lagu mana tak tahu. Wafil azhar. Wafil masyhur. Sudah gapo dia. Pakat terjemuh karut kok se kok dah, kitab fiqh baca sesat. Dalam ilmu nahwu ada istilah dia. Orang tak boleh baca kok se. Kalau bukan ahli dia baca Mughni Labib ke, Mutah Beraya. Baca Asmuni kau baca gapo dia Hasyiah Khudari kau. Tak faham apa. Bukan ilmu sufi saja ada istilah-istilah khas. Semua ilmu ada bidai-bidai dia. Hatta ilmu hadis pun sendiri. Hadis mutarab, hadis syaz, hadis goni, hadis gotu. Ni orang ilmu hadis ada juga istilah dia. Maka hanya ahli saja pandai. Jadi ahli sufi pun begitu juga, ada kitab-kitab dan istilah dia. Ada orang kata, ni jodoh popok dia ni nak mengajar ilmu sesat. Apabila orang kata sesat, dia kata sesat, patut hanya ahli saja. Pas apabila nak cari ahli? Kita tanya ahli dia tak ada masalah selalu. Hak ni bukan ahli duduk syarah. Lepas tu dok kata sesat ilmu tasawuf. Orang sufi yang awal lagi dah jangan dok baca kitab ambo. Ke ambo haram baca kitab ambo. Hak bijak PhD pun tak boleh baca. Sebab PhD ni bukan pandai. PhD ni syurga dok juga. Imam Syafi'i tak ajin boleh PhD pun boleh jadi imam mujtahid. Imam mujtahid lain, PhD lain. Orang lain ni PhD lebih tinggi daripada imam mujtahid. Imam Syafi'i salah, Imam Ghazali salah, Imam Bukhari salah, PhD. Dia tak berani hamba nak lawan PhD dia. Lepas tu dia mau dok kata kok imam-imam dia mau berani. Kok PhD dia mau tak berani. Dia mau tahu dok PhD ni tahap mana dengan imam-imam mujtahid. Tak nampak balik sana bawah kaki kalau dari sudut ilmu. Tiba-tiba di atas kita dok kata parok-parok PhD. Siapa dia ajar lagu tu? Puak-puak PhD dak ajar lagu tu. Jadi Syekh Daud nak sebut sikit ilmu hak dalam-dalam sikit supaya masyarakat jadi bijak. Dia kata, maka jangan kita sengka. Ni nak masuk ni. Dia campur dengan mata hikam dah ni. Kena faham betul-betul. Tauhid ni dua. Pertama tauhid menurut tarik mutakallimin, orang mengaji guna akal. Kedua tauhid menurut ahlu zauqi dipanggil,
orang yang merasai ketauhidan dengan Allah. Maka Syekh Daud ni dia bisa dua-dua. Maka dalam karangan dia, akal pun bisa, zauqi pun bisa. Maka dia celuh sikit hok berkaitan dengan perasaan. Maka hok ni lebih jelas daripada akal. Lagu mana maksud dia? Contohnya kita kata gula manis. Pengetahuan mengenai gula manis hanya bermain di akal saja. Awak tahu tak gula manis? Ya. Tahu mana? Saya baca buku. Saya gini. Okey. Bagus. Ilmu. Yakin. Pengetahuan cara akal. Tiba-tiba orang kata dia mau pernah rasa kodok gula manis. Belum lagi. Tapi awak tahu dah. Ya. Hal tu pengetahuan tarah akal. Tapi apabila orang ambil gula tuk di lidah. Lagu ni manisnya. Maka hak ni pengetahuan dengan cara rasa. Mana yang lebih jelas? Tentulah rasa lebih jelas daripada hak akal. Orang tak betul saja sebut akal lebih jelas daripada hak rasa. Tak ada istilah. Kadang-kadang hak kita anggap selama kini apabila kita rasa, saya ingat manis ni lagu ni. Saya baca di buku lagu ni. Sudah. Saya rasa lagu ni. Ni lebih jelas. Ya, sebab bertepuh dah dengan lidah saya. Lebih yakin? Ya, lebih yakin. Maka Syekh Daud nak ajar guna dua. Ngaji pakai akal, ngaji dengan perasaan, ngaji dengan hati, ngaji dengan nurani, ngaji dengan roh. Jangan roh tu tuhuk tepi. Pakai akal semata-mata. Ilmu kita tidak jauh, tidak beza dengan orang kafir. Kalau ni sebuah pakar, ngaji dengan Yahudi pun boleh. Tetapi kalau ngaji dengan perasaan ini, lebih yakin lagi. Maka jangan kita sengka. Katanya Syekh Daud. Ia Allah terdinding dengan alam ini. Pahamah mana kata Allah ya Tuhanku? Dunia telah menghalang aku daripadamu. Betulkah perkataan lagu ni? Ya, betul bagi orang yang lalai dengan Tuhan. Itulah jawapan dia. Tetapi makhluk tak boleh mendinding Allah. Siapa dia kah makhluk hebat setara mana nak dinding Allah? Tidakkah makhluk itu menunjukkan Allah itu sendiri? Ciptaan Allah. Mana mungkin kita lupa Allah? Kita tengok hak ni teringat ke Tuhan. Ni makhluk dia, ni makhluk dia, makhluk dia. Sebab tu orang sufi semakin melihat makhluk, semakin kuat dia dengan Allah, semakin teringat dia dengan Allah. Kita, orang lalai ni, tengok makhluk lupa dah Tuhan. Pitih 50 riyal lupa dah Tuhan. Kertas keping baru. Orang sufi tengok 14 juta pun semakin nampak Tuhan, semakin jelas Tuhan bagi dia. Semakin besar dia tengok makhluk, semakin besar dia nampak kehebatan Tuhan. Duk nampak Tuhan tu. Kita duk nampak ciptaan dia, dia duk nampak Tuhan dia. Ni panggil syuhud kita. Dia kata siapa dia kau Allah, jangan kita duk suka Allah ini dapat mendinding kita dengan Allah Taala. Kerana yang terdinding itu makhur, yakni tergagah. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Artinya ialah Allah yang mengerasi atas segala hambanya. Dia kata, kalulah Tuhan itu didinding oleh makhluk, maka Tuhan jadi makhur. Makhluk pula jadi qahir. Makhluk boleh menguasai Tuhan, boleh mendinding Tuhan. Ayat Quran kata, wahuwal qahir. Tuhan yang menguasai makhluk. Tiba-tiba apa makhluk boleh mendinding Tuhan? Sedangkan Tuhan mendinding makhluk. Sudah lagu mana? Orang sufi dengan kita mikir lain. Semakin tebal hijab semakin jelas Tuhan bagi orang sufi. Kita Tuhan qahiru fawqa ibadihi. Tuhan yang mengerasi, Tuhan yang menguasai atas segala hambanya, yakni makhluk dia. Ni Syekh Daud nak ajar kita mengaji tauhid, bukan jangan pakai akal saja, ngaji dengan perasaan, ngaji dengan hati, ngaji dengan tenungan, makrifat mata hati. Akal tak nampak lah mana, akal mikir kot lain. Tapi hati boleh nampak benda lagu ni. Beza ke apa dia? Mata kita biasa kita guna mata.
Tetapi orang sufi banyak guna mata hati. Mata hati ni kita duduk sini. Rumah kita nampak. Tangga rumah kita goni. Nampak. Nampak guna mata ke apa? Mata ni tak nampak. Guna mata hati. Mata hati dia boleh pergi bagi tak nampak pun. Bagi tak ada boleh. Sebab tu orang mukmin dia boleh percaya ke Tuhan. Tak nampak dengan mata. Ya guna mata ke apa? Siapa jelas bagi hamba? Jelas di mata hati. Orang sufi kata hamba jelas Tuhan. Jelas di gapo? Mata tak nampak. Tak bergari di mata. Tengok nampak baru ni. Lepas tu jelas di gapo? Jelas di mata hati. Apa maksud jelas di mata hati? Jelas di makrifat dipanggil. Jelas di pengetahuan, jelas di pengetahuan makrifat dia panggil. Maka orang sufi semakin kenal dengan makrifat mata hati dia. Mata dia nampak sebut tu, nampak baru ni bukan kata nampak bertukar jadi makhluk jadi Tuhan. Dok. Tetap supaya tu tetapi mata hati jelas. Orang sufi kita duk guna mata ni. Pas mata ni jauh mana sangat boleh pergi. Belakang dinding ni pun tak nampak dah. Pas nak buat benda-benda berimeh guna mata ni. Guna mata lendai ni untuk benda-benda berimeh. Sedangkan benda berimeh semua benda gaib belaka. Ayat Quran kata allazina yu'minuna bil ghaib. Orang mukmin berimeh dengan benda-benda gaib. Ni tak nampak di mata. Cahaya lagu mana benda tak nampak di mata? Ni cahaya jelas. Memang tak nampak sini tapi sini nampak jelas. Allazina yu'minuna bil ghaib. Katanya Baba Mik kata mata tak boleh hujah dalam ilmu tauhid. Mata tak boleh jadi hujah dalam ilmu tauhid. Kerana apa? Kalau kita kata apa mak Tuhan ada sebab hamba tengok makhluk ni ada. Kalau makhluk ni tak ada lagu mana? Kalau kita buta lagu mana? Tidak kau tak jumpa dalil Tuhan tu ada? Maka nak guna apa? Nih, mata hati. Tak ada makhluk pun jelas bagi hamba. Tuhan tu hamba faham dia tu gapo dia, makhluk tu gapo dia. Tak syarat ada makhluk Tuhan kena ada. Tapi kalau kita guna mata ni buat hujah dalam ilmu usuluddin, maka kalau tak ada makhluk ni nak buat berhujah lagu mana? Nak buat berhujah lagu mana ke Tuhan tu ada? Tidak kau kita jadi semabuk. Sudah. Hamba duk pakai mata ni, pas tak boleh bukti dengan mata. Tak ada berkali sudah. Maka hak ni paling penting mata hati. Maka betapa ia tersembunyi. Tengok. Dia campur dengan mata hikai dah tu. Dalam hikai sebut 10 martabat. Orang tengok Tuhan dengan pandangan mata hati 10 martabat. Lagu mana kita nampak makhluk sedangkan Tuhan lebih jelas daripada makhluk? Dia sebut 10 soalan. Hak ni dia sebut sikit-sikit ya. Nak belajar lah, nak kacuh kita. Sampai bila tak usah belajar ilmu lagu ni? Nak belajar ilmu hak rendah-rendah. Belajar agak guna hati dan perasaan sekali. Maka betapa ia Allah tersembunyi. Macam mana mu tak nampak lagi tu? Dia kata, padahal ia terlebih zahir daripada tiap-tiap sesuatu. Tuhan lebih nyata daripada makhluk dia. Kita duk nampak makhluk. Makhluk bergantung dengan Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, selok makhluk ni. Tuhan tak bergantung dengan gapo-gapo. Hak mana lebih jelas daripada makhluk? Makhluk nak hidup perlu Tuhan. Tuhan tak perlu gapo-gapo. Hak wujud sebenar hakikatnya Tuhan. Makhluk ni bukan wujud tapi diwujudkan. Lebih nampak bayar daripada hakikat. Kita tengok pohon kayu, lebih nampak jelas bayar daripada batang kayu. Tak munasabah mikir lagu ni katanya ulama. Tentu batang kayu lebih jelas daripada bayar. Lah ni kita duk nampak bayar, hamba duk nampak bayar tu jelas lagi. Duk nampak makhluk lebih jelas pada Tuhan. Orang sufi duk nampak Tuhan lebih jelas daripada makhluk. Sebab dia tengok batang kayu. Kita tak sepaling masalahnya. Tak pergi paling duk tengok kau bayar ni. Oh jelas dah bagi hamba duk tengok bayar ni. Tanda pokok tu ada sebab hamba nampak bayar ni. Duk tengok kau bayar ni. Sila agak sikit. Guna mata paling sikit. Oh nampak. Hak ni sebenarnya. Lah ni kita tak seguna. Sufi nak ajar kita bertemu dengan hakikat. Dia kata macam mana Tuhan ni tak lebih zahir daripada setiap sesuatu. Dan hanya sungguhnya. Ni nak ayat. Pas lagu mana kita lah ni tak nampak Tuhan? Orang-orang biasa duk tanya, bapa hamba tak nampak Tuhan? Hamba duk nampak makhluk. Lemah gaponya? Sesungguhnya terdinding makhluk itu daripada Tuhan. Tak nampak makhluk tak nampak Tuhan. Apa?
Sebab sangat nyatanya kerana terlalu jelas Tuhan sehingga tak nampak. Lagu mana kiasannya? Kalau matahari terlalu jelas tak boleh nak tengok. Kita boleh nampak, kipas boleh nampak, kipas boleh nampak, culenggok di matahari. Belalok putih mata. Matahari ni apa tak boleh tengok kerana terlalu terang sangat dia. Pas mata kita hanya boleh melihat benda sebel-sebel ya. Sesuai dengan mata makhluk hak lemah, maka boleh tengok benda hak slow-slow gini. Kalau terlalu terang tak nampak juga. Kalau terlalu jelas tak nampak juga. Ya kena tak apa nak jelas baru nampak mata kita. Maka Tuhan ni terlalu jelas. Az-Zahir, terlalu zahir. Tak tahu nak kata supaya matahari sehingga tak boleh dipandai dan tak boleh dilihat. Bukan dia tersembunyi, bukan dia gelap, bukan dia tak ada, tetapi kerana terlalu zahir, maka Tuhan tak dapat dilihat. Dia kata kerana sangat nyatanya kita ngaji Tuhan ada asma dia nama Az-Zahir Al-Batin. Nak letak mana asma Tuhan pada masa ni lah ni kita nak letak mana Az-Zahir, Tuhan Zahir di mana? Tuhan Zahir di makhluk dia. Kita nampak sifat Tuhan, penyayang Tuhan di makhluk dia. Kita nampak zat makhluk dia. Kita nampak Tuhan Zahir ke diri dia di makhluk. Bukan Tuhan tu makhluk, makhluk tu Tuhan. Bukan lagu tu. Tuhan terzahir. Orang panggil. Nyatanya Tuhan di makhluk dia. Kita boleh kenal Tuhan kata aku ni pemaaf, aku ni penyayang, aku pengampun. Tuhan kata ana zuntiqam. Sangat berdendam. Tuhan pun buat seorang berdendam. Oh, kakak ni dendam. Maka dalam Quran kata berdendam. Hangpa faham sifat Tuhan. Zahir di apa? Zahir di kakak ni nampak. Sebab itulah manusia tempat zahir Tuhan paling banyak sekali di manusia. Tempat Tuhan nak tunjuk sifat dia paling banyak sekali di manusia. Sebab itulah layak makhluk manusia dipanggil khalifah atas muka bumi. Kerana dia paling banyak sekali zahir sifat Tuhan di tubuh dia. Penyayang, pemurah, sifat hak 7 tu. Kudrat, ilmu, iradat, hayat. Nah, kudrat, iradat, ilmu, hayat sama basuk zahir kita berlaku. Kalau Tuhan kata saya boleh mendengar, Tuhan buat kita pekak belaka. Tak faham sebutir habuk mendengar. Bukan apa yang mendengar ni. Tapi kita faham mendengar lagu ni. Oh, mendengar lagu ni. Tuhan kata hamba boleh melihat. Kalulah buta belaka kita nescaya tak faham sifat melihat ni. Maka zahir mana sifat Tuhan? Di kita ni. Sebab tu ulama kata kenal diri. Sebab tu ada satu kitab nama mengenal diri dan wali Allah. Kita ayat kata kenal Allah tak ada. Kerana kenal dirilah kita kenal ni. Kenal diri kita, maka kita boleh kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sangat cemerlang cahayanya, sangat jelas, sangat kuat cahayanya, maka ia terlebih zahir daripada bahawa mengambil dalil atasnya. Tuhan terlalu jelas untuk kita ambil dalil. Kita ambil dalil ni benda hak tak ada. Benda hak sama-sama, baru kita minta dalil. Kalau benda jelas, dah orang tak minta dalil. Dah, hak benda hak tak faham, benda tak jelas, benda tak tahu, baru kita minta dalil. Ya saya tak faham lagi benda ni. Cutera awak mari dalil. Ambo tak jelas lagi bagi ambo. Gini. Tapi kalau jelas, dah orang tak minta dalil dah. Lepas tu perlu dalil lagi ke tak? Tak perlu dah. Dia lebih jelas daripada makhluk. Kalau tak ada makhluk ni, dia tetap dengan Az-Zahir Al-Batin dia. Lepas tu kita duk mengaji gapo dia lah ni. Duduk zahir gapo dia. Nak mengaji hak ni. Biar Tuhan tu betul-betul zahir di diri kita. Jelas bagi diri kita. Nah. Lagi terlebih besar. Besar ni bukan besar jiring, bukan besar zat, besar sini mulia dan pangkat. Nah. Dan terlebih besar yakni mulia daripada bahawa menyampaikan dia dengan sesuatu yang lain daripada Allah kepadanya kepada Allah. Maka Tuhan terlalu mulia untuk kita guna sesuatu benda lain untuk nak memperlihatkan diri dia. Tuhan tak perlu
Tuhan terlalu mulia untuk kita gunakan makhluk hak tak ada ni sebagai dalil kepada benda ada. Tidak kau karut kita lah ni. Kita lah ni duduk guna makhluk. Makhluk hak benda tak ada tiba-tiba nak tunjuk ke benda ada. Mustahil. Sedangkan kita guna benda ada nak tunjuk benda tak ada, tu kaedah sebenar. Kaedah sebenar kita nak guna benda ada nak tunjuk benda tak ada. Contohnya, okey. Kita buka pintu, tiba-tiba kita tengok nasi goreng depan rumah kita. Ada orang buat mari nasi goreng. Hok nampak sekarang, hok jelas sekarang nasi goreng ada. Tu nasi goreng tak ada. Maka kita guna benda hok ada sekarang, nasi goreng sebagai tanda ada orang lagi goreng nasi goreng ni. Dia mau tahu mana? Ni nasi goreng ada. Ambo guna dalih hok ada ni nak tunjuk benda hok tak ada. Tetapi katanya Syekh Daud kata gamuk kodok demo. Guna benda tak ada buat tunjuk benda ada. Lah ni Tuhan dengan makhluk. Hak mana ada sebenarnya? Dia kata. Katanya Syekh Daud. Tidak Tuhan ada. Apa demo guna benda tak ada nak buat tunjuk benda adanya? Guna Tuhan lah buat tunjuk ada makhluk ni. Sopi dia terbalik sipi dia. Kita guna makhluk ni nak tunjuk ke Tuhan ada makhluk ni. Hak ni cara mutakallimin dia kata. Salah menurut kaedah sebab makhluk ni benda hak tak ada asalnya. Dia hanya diwujudkan oleh Allah. Bila-bila masa dia boleh tak ada. Begitu patut kita patut guna ada Tuhan menunjukkan ada makhluk ni patut lagu tu. Sebab Tuhan hak adanya. Apa jadi guna ada makhluk ni menunjukkan ada Tuhan? Ni dia kata. Tuhan terlebih besar, terlebih mulia untuk kita buat guna sesuatu untuk sampai kepada dia. Maka ialah yang awal dan yang akhir. Tuhanlah yang awal dan yang akhir. Awal, kalau dalam Al-Quran kata huwal awal wal akhir. Kalau pegang jadi Wahabi agak selok lah ayat Al-Quran ni. Tuhan awal sekali. Tuhan awal sekali. Dalam ayat Al-Quran ni jelas menyatakan Tuhan yang paling mula-mula sekali. Bila? Dalam seminggu sebelum ada makhluk ke Tuhan kena ada lah. Mungkin dia nak buat makhluk, dia kena ada awal lah. Betul ke tak terjemah lagu ni? Tak. Ahli tasawuf, ahli sunnah wal jamaah kata huwa awal aila awwalalahu. Pula saat ni kata huwa awal, ayat Quran kata huwa awal. Ulama ahli sunnah wal jamaah kata tidak ada awal pula. Bercanggah betul dengan ayat Quran ni. Faham mari kok mana nak pergi ulama kau nak pergi ayat Quran lah ni. Kau orang lah ni ke dah. Buat hujah lagu tu. Dia mau nak pergi ayat Quran kau nak pergi ulama. Nama, hak penting pergi ambo, hak penting. Hak ambo jangan tek. Nama, dia mau tak si pergi Quran pun tak apa, hak penting jangan lawan ambo ya. Macam-macam ke. Ayat Quran kata huwal awal. Ulama ahli sunnah kata la awwalalahu. Tidak ada awal pula. Guano bercanggah benar dengan ayat Quran. Kerana setiap benda bermula bererti dia dulu pernah tiada. Dia dulu pernah tiada. Dia baru saja bermula. Layak kau tak nak kecek dengan lagu ni? Dengan Tuhan. Tuhan pernah tiada? Tidak pernah tiada. Pas bila masuk dia ada awalnya. Lagu tu masuk dia. Faham tak awal tu salah? Tu kata kena ikut ulama. Jangan duk gamak bersorak. Dan yang akhir Tuhan yang akhir sekali lah lepas pada acur belakang semua dia akhir sekali. Ngarut juga. Lepas tu akhir ni dalam ayat Quran kata ayat awal akhir ni maksud la akhiralahu ay la nihayata liwujudihi. Tidak ada kesudahan, tak berhabis pun, tak berakhir. Ni ayat kata ni ada akhir. Kau mana nak pergi ayat Quran kau faham ulama? Faham ulama lagi. Sebab tu Al-Quran ni bukan mudah. Kadang-kadang terjemahan dia, makna dia bercanggah dengan zahir lafaz dia. Lafaz lagu tu, makna sebalik dia. Dan yang batin, Tuhan yang awal, Tuhan yang akhir, Tuhan yang zahir, Tuhan yang batin. Hamba malah syarah perkataan ni takut jadi pening. Ngaji toho-toho sudahlah. Kalau dalil-dalil sampai hidung lemah mampu. Jadi ngaji toho-toho sudah dulu, guna akal dulu. Dan ialah yang tiap-tiap sesuatu itu amat mengetahui. Tuhan amat mengetahui makhluk dia kerana dia yang mencipta segalanya. Kita sendiri tak faham tubuh kita ni gapo dia, fungsi dia, aurat ni gapo dia, kulit ni gapo dia fungsi. Tuhan faham secara jelas kerana dia je buat belaka-belaka.
Dan dialah dengan tiap-tiap sesuatu amat meliputi. Ni ulama tasawuf hakikat ni syarah ilmu ni kak. Pakai ngaji malam ni pakai link pakai klik di rumah dah lah. Tak payah ngaji dah. Tapi hangpa tak syarah ayat ni. Biarlah benda ni jadi pertanyaan sehingga sampai kepada satu tahap pok entah ke faham maksud meliputi itu. Kerana maksud meliputi ni kalau silap syarah sesaklah seseorang tu. Dia kata Tuhan meliputi. Kita duduk dalam Tuhan sudah pula meliputi. Wallahu muhitum muhit. Muhit maknanya meliputi. Gapo dia? Iaitu setiap zarah diri kita tak lepas dengan Tuhan. Sama ada benda zahir, benda luar tak lepas daripada ilmu iradat kudrat Tuhan. Tu, setiap jeka seolah-olah Tuhan meliputi di tubuh kita. Bukan kata Tuhan duduk pegang kita, duduk khabak kita, dok maksud dia. Ada syarah panjang lagi lah. Setiap ilmu mesti diberi menurut tahap dia. Kalau bong ngaji live lagu ni tak boleh bahas tinggi-tinggi. Kerana dalam Ihya kata Imam siapa dia tak ingat dah. Nabi Isa tak ingat. Dia pesan kepada anak murid dia, jangan kamu beri kepada babi-babi itu gelar-gelar permata. Kita kalung ke anjing-anjing dan babi itu dengan gelar-gelar permata. Bukan layak dia. Permata dan hiasan yang indah-indah sesuai diberi kepada perempuan yang comel-comel, tiba-tiba dikalungkan kepada orang yang tidak layak. Bui kepada anjing, bui kepada babi. Nescaya permata itu akan tidak dihargai, dicemar apa. Maka ilmu begitu juga. Kalau tidak sapa waktu dia, tidak sesuai diberi. Kerana takut fahaman niat berlainan. Saya nak belajar, saya faham. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihurmanih. Siapa dia yang cepat nak segera benda yang belum sampai masa dia, dihukum ke tak boleh benda tu. Siapa masa pok kita akan memahami perkataan muhitung tu, meliputi. Dan ialah yang terlebih hampir daripada urat leher. Lagu mana pula lebih dekat daripada orak tekak? Orak tekak ni tak ada lah. Orak tekak ni duduk tengah. Orak tekak sini lah, ikutlah kok belakang tekak ni. Maka tak ada tubuh kita paling dekat tengah. Tengah tubuh kita. Tengah tubuh kita paling dekat. Kalau kita kata orak tangan, ia dekat sebelah kanan, alik kiri serah jauh sikit. Tapi orang tekak ni dia duduk tengah-tengah. Paling dekat sekali dengan tubuh kita, orang tengah tubuh kita. Tak ada. Katanya Tuhan hamba lebih dekat daripada tengah. Sudah. Lagu mana lebih dekat daripada tengah? Pening lalu. Lepas tu, dekat tidak bersentuh. Jauh tidak berenggan. Sudah pening pula. Lagu mana? Lepas tu Tuhan duduk dalam makhluk. Tak. Duduk luar makhluk dah. Tak juga. Sudah. Duduk luar duduk dalam. Lepas tu Tuhan duduk atas makhluk. Tak. Duduk bawah dah. Tak. Sudah. Kita sebut dah 10 benda ini adalah tempat. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Jihad. Dalam, luar, dekat dan jauh. Semua itu tempat. Maka Tuhan tidak bersifat dengan tempat. Tuhan tidak dekat, Tuhan tidak jauh, Tuhan tidak dalam, tidak Tuhan apa. Kerana apa? Tuhan tidak berhajat kepada tempat. Ada orang kena igat kerana ajaran sesat Tuhan berada di dalam diri dia. Lepas tu hujung ngajar hok kata kahwin tu sesat, dia iktikad Tuhan berada di luar kita. Sesat apa dulu? Dia dok kata kahwin ni sesat, dia dok iktikad kahwin ni di luar. Sama-sama lentur. Pencuri igat pencuri. Hok sesat igat hok sesat juga. Dia kata kahwin ni sesat apa? Dia ajar sebab dia ajar Tuhan duk dalam diri kita. Pada demo itikad, Tuhan duduk luar. Sesat rupa dulu rupanya 2 kali 5 demo. Tak ada apa ni. Dan hanya sungguhnya yang mendindingkan dia itu. Gapo dia yang mendindingkan kita sebenar? Ada ke dok benda tu? Dok. Waham sahaja. Sengkok yang bangsa Aryar yang adamiah. Sengkok yang bangsa makhluk tak ada pun.
pada hati kita duk suka benda tu menghalal kita. Gini contohnya ulama sufi kata. Kita duk naik perahu. Tengah naik perahu lalulah satu alur sungai. Tiba-tiba sebelah alur sungai tu ada sebatai pokok besar. Tiba-tiba mari matahari bayar pokok besar tu melitai di sungai lagu tu. Kita duk tengah naik perahu, duk nampak, sudah ada halangan. Ada halangan. Tu pokok besar. Bayar pokok besar. Bukan pokok pun. Bayar boleh halal ke tak? Tak boleh halal pun. Hak boleh halalnya pokok. Yang mudah kata bayar tu boleh halal lagu mana? Sengkok ilmu saja. Maka kita pun berik derah-derah. Allah kata makhluk ni menghalal saya. Supi tak ada kesal pun dengan makhluk. Semakin tengok makhluk, semakin ingat Tuhan. Kau tengok makhluk, kau tengok ingat Tuhan. Bagi hati yang tak bersih, tak usah tengok makhluk. Jadi lupa lalu Tuhan. Ni? Bukan benda tu ada pun. Cuma waham yang bangsa Aryar ni bangsa selain Tuhan. Makhluk lah. Yang adamiyah yang tak ada pun. Pada hati kita tak nampak Tuhan sebab dilindung oleh makhluk. Makhluk ni tak ada pun di sisi Tuhan pun. Maka ialah yang mendinding Aryar saat ni, wahai saat ni, mendinding daripada melihat yang nyata wujudnya, yakni Allah. Tak nampak Tuhan pula, nampak makhluk ni. Duk nampak ke baju. Orang pakai baju duk gerak, duk itar ke baju. Baju tu boleh gerak. Tengok kat tuai tu duk bergerak, bukan baju duk bergerak. Dia duk tengok baju tu bergerak. Baju tu duk akak kau ni. Kepening belaka tu. Maka orang lain ni duk tengok tu. Duk tengok bayar, duk tengok baju, tengok tuai kak. Siapa dia duk bergeraknya? Tuai dia tu lah. Dan sebab apa tu? Bersusung aing asar, aing diri, asar kesal yang termeteri pada mata hati. Nak kata mata hati kita ni tersusung dah makhluk pas sorai-sorai sehingga tak nampak lah Tuhan. Dan jika hilallah Aryar saat ni dan asal daripada mata hati saat ni dengan dicari ke hijab yang bangsa wahmiyah saat ni, yang adamiyah saat ni, nescaya terbukalah pintu hakikat. Nampaklah kejadian sebenar. Siapa dia ke wujud, kita ke Tuhan. Wujud hakiki hanyalah Allah. Kita wujud yang diwujudkan sahaja. Tuhan ada, kita diadakan. Beza ada dengan diadakan. Ada orang kata serupa ada dengan diadakan. Dia kata ni kita ada. Ada apa kita diadakan? Beza dengan Tuhan. Kita boleh bila masuk boleh hilang kerana benda diadakan. Tuhan tak boleh. Tuhan jenis dia ada. Duduk berdebat kata munasabah orang sufi ni kata makhluk ni tak ada. Hamba bukan kata tak ada, hamba kata dia diadakan. Hak ni ada, beza bumi dengan langit. Dan faham akan keadaan apabila terbuka hijab jelaslah, ialah yang mawujud lagi amat nyata, ialah Allah yang mawujud lagi amat nyata. Dan nescaya keluarlah cahaya matahari makrifat. Katanya Syekh Daud. Akan keluarlah cahaya matahari makrifat. Kita pun koya tubik matahari yung pau cahaya atromen selalu. Ni kita panggil idafah musyabbah bih kepada musyabbah kita mengaji. Yakni disama ke makrifat seperti matahari. Kerana cerahnya dari sudut nampak ke sesuatu. Maka makrifat digambarkan seperti matahari kerana dia menjelaskan sesuatu. Maka akan timbullah makrifat seperti matahari di dalam hati dia dan ilmu. Dan melihatlah ia makhluk ini ain maujud, yakni Allah yang terlebih daripada mengambil dalil atasnya, dan nyatalah ia Allah yang menyatakan tiap-tiap sesuatu. Tu Syekh Daud wis puku sikit-sikit ya. Sebab apa? Sebab lah ni bunyi apabila mengaji mutakallimin sikit duk rok orang sufi. Rasa bisa telajak dah dia, kata orang sufi ni sesat. Maka Syekh Daud kata hamba nak kecek sikitlah. Soalan pertama, ustaz bagaimana mau scan kedai kita? Kok ada sihir lah. Gini nak scan tak payah scan lah. Hamba pun tak erti. Ambil gelas.
Gelas warna putih. Bubuh garam, bubuh air lebih daripada garam, letak di bucu kedal. Tengok tempat tu kerah kau muka pintu kedal letak. Tengok dalam masa 3 hari ataupun seminggu cek garam tu kalau ada warna hitam, kotor, ada benda-benda negatif kawasan tu. Maka saling semula curuh air garam tu letak semula sehinggalah jadi bersih garam tu. Tu sepanggil scan cuci kawasan dia panggil. Ustaz laki rambut panjang boleh kodok ikat masa semaya atau lebih afdal dilepaskan? Gini, makruh hukumnya toncel rambut ketika semaya. Afdal kalau rambut panjang lepaskan dia. Dan pakai piuh lah, jangan beri jatuh. Biar lepas gitu. Gitu. Makruh hukum dia ikat rambut dan sumbat rambut celah piuh. Begini. Makruh hukum dia. Hukum isteri warnakan rambut untuk suami sedangkan rambut isteri belum berubah, boleh kodok? Boleh. Bahkan jadi wajib jika suami yang perintahkan. Katanya tok laki dia hamba nak demo rambut warna merah, warna hijau, warna kelabu, ikut kena taat. Sebab benda haruh apabila disuruh oleh suami maka jadi wajib. Mohon ijazah zikir Asmaul Husna untuk dekat jodoh. Tak tahu hamba ni. Asmaul Husna untuk dapatkan jodoh hamba tak tahu. Hukum baca doa dalam hati atau lafaz di mulut tanpa mengangkat tangan boleh pahala. Doa dalam hati boleh pahala cara hati. Doa di mulut boleh doa cara mulut. Doa akak tangan dapat doa pahala akak tangan. Doa tak akak tangan dapat pahala doa tak akak tangan. Tak sudut bimbang tu bayar belakang. Kenapa kita solat menghadap Kaabah? Sebab Tuhan suruh. Kalau Tuhan suruh menghadap pohon serta lah kita kena cari. Tanahlah pohon serta banyak sebab nak semaya. Maka kita sebagai hamba sepatutnya diam di dalam segala urusan. Apabila Tuhan kata semaya 3 rakaat, tak payah fikir sebenarnya. Selayaknya hamba berdiam diri saja, taat 100%, tak wajib tahu, tak menambah iman pun. Tetapi ada setengah ulama mengkaji apakah hikmah dia. Hikmah tu tak semestinya. Kalau Tuhan kata hamba bukan maksud lagu tu. Anak kata lagu mana? Maka hikmah ini sekadar kajian ulama sahaja. Kerana apa kita menghadap Kaabah nak kata penyatuan umat. Buat semaya ni menyembah Tuhan, sekalipun menyembah Tuhan yang sama, maka kiblat pun biar jadi sama juga. Nak suruh selarah belaka. Kalau nak semaya koksi-koksi, tak adaklah semaya berjemaah. Payahlah hamba nak semaya kok ni, nak semaya payah nak semaya jemaah. Sedekah kita nak suruh biar bertuhan ke satu, berkiblat ke sama. Nak suruh gitu sahaja hikmah dia. Tetapi hikmah yang sebenar apa Tuhan suruh sembah Kaabah, ngadap kepada Kaabah, Tuhan saja yang tahu kerana dia suruh. Mudah sebut Nak cari kisah sahabat Rasulullah yang ustaz cerita ke? Membacalah dalam sirah banyak belana-lana Sirah bahasa Melayu ke apa dia. Boleh kodok berdoa seperti ini, ya Allah, jika kematian itu lebih baik untuk dia, engkau matikanlah dia dalam iman. Bapa doa dia mati, doa kita mati. Naling kau itu dengar. Dan jika ada bakat untuk berubah, kau kembalilah ia ke jalan agamamu, ya Allah. Adalah doa itu dikira doa yang baik, apa hukum dia? Gitulah boleh hukum dia. Kita misalnya kita tengok seorang tu kaki maksiat. Kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau mau biar dia umur panjang, takut dia maksiat banyak lagi, ya Allah. Pakai cukup-cukup lah, ya Allah, mati ke dia. Sekadar ni sajalah dia buat maksiat, ya Allah, ya Tuhanku. Hamba takut banyak telajuk. Tapi kalau dia ada bakar nak bertobat, tak apa panjang umur dia. Tak apa dah orang lagu tu. Tidak jadi kau masalah. Kita jadi imam solat makmum anak umur dalam 4-5 tahun gitulah sambil ajar semaya. Patut kodok kita niat jadi imam, boleh. Kita niat jadi imam boleh, tak ada masalah apa. Cuma syarat budak itu sudah mumayyiz. Kalau budak tidak mumayyiz, maka kita semaya sore tak perlu niat imam. Pakai semaya sore dia ikut kau itu ikut tak apalah, sebab syarat nak semaya itu sah sekalipun tak wajib mesti mumayyiz. Kalau 45 ni tak mumayyiz dah kau tak tahu. Mumayyiz dah 45 Bukan 45, 4 ataupun 5 tahun. Tak mumayyiz lagi, pempuh lagi tak boleh lah.
Betul kodok berzikir kalau tak tahu maksud tak dapat pahala zikir. Walaupun kita berzikir banyak sekali tidak dapat pahala sebut nama Tuhan. Sekalipun hati tak memahami, gapo pun dapat pahala lidah sudah berzikir. Lidah tak perlu mengerti. Itu tugas hati. Kalau hati tak buat kerja, lidah jangan kata apabila hati tak bekerja, saya malah kerja juga. Tak berzikir, tetapkan berzikir. Nah. Jika seorang pernah bernazar nak buat umrah, adakah boleh diganti dengan badat umrah memandai ke musim pandemik ni tak boleh nak pergi umrah? Lagu mana? Pas nak sering siapa dia? Tak boleh pergi umrah belakang. Nak buat badat lah siapa dia duduk di Mekah. Tunggulah. Dah kita nazar nak pergi umrah. Kalau mati kita tak ada tunai nazar kita tak dosa. Sebab lah ni kita nak pergi. Ya nazar kita wajib kita laksana ke jika kita boleh buat. Dah lah ni kita tak boleh buat. Tak sudut badat lagi lah. Tunggulah. Jangan nak gaduh nak buat badan haji lah. Buat kita ada peluang buat. Kalau tak ada nak kata kono kita nak buat dosa dak. Lagu tu. Saya pernah buat kutipan untuk kucing. Aduh pelik-pelik. Belum sempat nak rawat kucing tu mati. Apa hukum guna duit untuk beri makan kucing juga jalan ikutlah. Asalnya sedekah kucing tak ada sah. Sedekah kucing sah tak? Tidak sah kerana kucing binatang tidak layak memiliki harta. Sedekah. Ada orang wasiat kepada kucingnya 7 juta. La haula wala. Baik we ke pondok boleh siap bangunan pondok. We kucing dia. Otak duk kepala lutut belakang. Jadi kalau lagu mana? Untuk pengurusan kucing tak apa. We kepada siapa-siapa dia untuk dia urus bak kucing, bak binatang tak apa. Tapi sedekah ke kucing tak boleh. Lepas tu saya duk we makan ni untuk kucing. Tu we makan ni ke kucing. Bukan sedekah pitih ke apa dia. Boleh kau dok baca kitab fiqh sore-sore. Maksudnya kalau tak faham rujuk YouTube. Sebab banyak saya dengar tak boleh baca buku sore-sore. Memang tak boleh baca buku sore-sore. Gini hamba nak mudah contoh. Kita pergi hospital. Pergi tengok nama doktor paling biasa sekali. Nama klinik doktor paling biasa sekali. Masuk pergi tanya. Doktor kata gini. Saya nak tanya doktor biasa sekali ni doktor ngaji mana? Oh saya baca ya. Kita nampak lagu mana? Lepas tu doktor ngaji di YouTube ya. Oh ngaji di YouTube sudah. Pas lagu mana ngaji di YouTube? Pas lagu mana doktor duk belah orang kau dia? Tahu saya tengok buku lagu tu lah. Dia kata suruh sambung orang ijaz sama orang ijaz mau sambung. Hari tu dah lah mari boleh jalan kelik reyuk muka. Percaya kau dok kalau doktor belajar dengan buku pun kita tak percaya. Lepas tu nak jadi tok pekoh lagu mana? Banyak hak salah ulama kata daripada hak betul. Sekalipun kita rasa benda tu betul. Kerana apa yang kita faham itu tidak ditashih oleh orang. Kalau kita ngaji kita faham lagu ni. Apakah nafkah yang wajib diberi bagi suami isteri PJJ? Dan nafkah pakaian kira macam mana? PJJ. Tahu tak PJJ? Suami isteri duduk jauh-jauh. Pengajian jarak jauh. Duduk jauh-jauh lagu tu mana? Faham tak tidur dengan dia, kena bayar nafkah. Ya. Lepas tu lagu mana? Sebab dia serah dah diri. Lepas tak boleh nak beri lagu mana? Dia tetap isteri yang taat. Lepas lagu mana? Kena bayar nafkah, kena beri pakaian tetap. Dia bukan menderhaka. Derhaka sahaja menyebabkan hilang tuntutan nafkah. Faham bo kena PJJ kena ambo dah jauh nyanyo ambo selok lah ambo tak wi makan tak wi gapo sebab dah habis tak pergi pun kat awak. Pas saya tak derhaka be. Saya tak kalau habis nak mari anytime. Boleh berlaku ambo misalnya. Sudah. Maka dia tetap isi tu kena bayar berlaku nafkah tak sewak celika. Adakah tidak boleh masbuk dalam solat jenazah? Boleh berlaku masbuk dalam solat jenazah. Maka setiap takbir itu dikira rakaat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim tak minta takbir Allah Akbar. Kita pun Allah Akbar tak payah baca Fatihah, gugur dah Fatihah. Masbuk dah. Boleh kau kita makan sari anak lebah yang ada lava dalam anak lebah? Nampak dalam grup orang masuk pada hari ini. La ilaha illallah. Mana hamba tengok resipi masuk orang. Lagu mana tak tahu. Jadi benda tu boleh makan. Kalau tidak mudarat tak apa boleh makan. Kalau jadi obat tak apa hukumnya harus hukumnya dah. Saya nak tanya macam mana Sayyidina Ali menangani masalah puak Khawarij. Puak Khawarij ni puak yang muncul pada zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia panggil ada satu puak dipanggil Khawarij. Khawarij ni lagu mana? Dia keluar daripada kesetiaan kepada Sayyidina Ali.
Maka dia kata hok lawan dia semua jadi kafir belaka, maka dia nak bunuh 3 orang. Pemimpin pada masa tu pemimpin Islam. Semua sahabat belaka. Pertama Sayyidina Ali nak bunuh, nak marah kepada Sayyidina Ali. Ni puak Khawarij. Kedua Sayyidina Muawiyah. Ketiga Abdullah ibnu Zubair. Zubair nikah dengan Asma, kakak Sayyidina Aisyah. Asma dapat anak nama Abdullah. Abdullah ibnu Zubair. Hak ni duduk di Kufah. Kufah ni Sayyidina Ali. Muawiyah duduk di Syam. Abdullah ibnu Zubair duduk di Mekah. Selain pada kumpulan dia Khawarij semua kafir belaka. Lah ni bahaya lagu tu. Selain pada kumpulan hamba kafir belaka. Ni nak tembok. Ni Khawarij ni. Lagu mana Sayyidina Ali nak tangani masalah ni? Sayyidina Ali pergi jumpa pok dia. Atau orang paling besar sekali, petoh sekali berdebat, iaitu Abdullah ibnu Abbas. Dipanggil Hibrul Ummah. Orang paling alim dalam umat ni. Gi kecek dengan dia. Dia mau tak puas hati ngakapo dengan Sayyidina Ali, pemerintah lah ni Amirul Mukminin. Dia mau kata apa? Dia mau kata dia zalim, bunuh orang apa dia? Dia mau tak puas hati ke apa? Dia peroyak begini-gini Sayyidina Ali merentah bukan dengan cara Islam. Allah, Sayyidina Ali merentah bukan cara Islam. Perak benar. Kau ke mana? Tak puas hati amo begini, tak cakap debat dah royak. Dah amo nak lawan juga. Baru lagu tu. Payah dia Khawarij ni. Lah ni ada Khawarij ni. Tak sah dah kecek. Tegur sikit kat kafir pas kita. Tegur kumpulan dia kat Allah. Lawan Islam dah tu. Lawan kumpulan hamba, lawan Islam, kafir selalu. Syiah ni jelah. Syiah dia ni asal kumpulan politik lah. Parti politik lah sebenarnya. Pendukung Sayyidina Ali, padahal bukan sokong Sayyidina Ali pun parti politik lah. Lama-lama jadi iktikad. Yalah ni dah ajar lagu tu. Asalnya perbahasan balah politik lah. Gosok kali, lawan pok kita kafir. Kita Islam kita tak ada apa dah lah. Bukan hak kita tu kafir belaka. Sudah jeng parut habis. Dulu balah ki politik nak rebut kuasa sikit tu ya. Apa jadi iktikad, jadi akidah. Antaranya kumpulan Syiah sampai sekarang. Ni Khawarij jalan juga ni. Khawarij. Tak tegak ke Islam pun halal darah, hancur lebur Syria hancur, Yaman hancur, Mesir hancur, Libya hancur. Apa tak kita tembok Yahudi? Tak kita tembok pun kita tembok negara Islam. Lepas tu dok kata Islam gapo? Mari fatwa mari ke atas langit mana? Wak kerja lagu ni. Ada tu fatwa tempat orang lain, tempat dia tak fatwa. Halal guling benda ni, halal tempat ni. Boleh kita bunuh pemimpin, boleh kita tembok askar, tembok hak sokong semua tembok belaka. Tempat hamba lebih kurang ya tempat dia ngapa orang lain. Tempat hamba tak apa. Dia sedap duk makan, duk minum, orang lain mati depan. Malah ayat cerita ya takut dia seru hati. Sebab ramai pendukung dia ni. Kalau hamba sebut sikit gak sensitif selalu. Ustaz Mahizat ni berat dah tu. Trend bawa sejadah kecil untuk sujud. Adakah sama macam Syiah sujud atas batu Karbala? Tidak sama sekali awal selamat weh. Ikut dia yang nak bawa sejadah kecil, sejadah besar. Jangan cepat kiyah agak dengan Syiah lah, cepat Yahudi lah. Minum Coca-Cola jadi Yahudi. Pergi McDonald jadi ngaruh belakang. Dia duk kiyah lagu tu, orang Islam bukan lagu tu nah. Dok kiyah hak tu no. Kiyah orang hok dok ngaji ambil CJ supaya kafir, hok kiyah tu mudah. Nang dok kiyah ni. Hok dok ambil PhD supaya kafir, kiyah tu. Apa dok kiyah dok bawa sejadah, pergi sebel supaya tak cah. Hok dok ambil CJ supaya kafir Yahudi tu. Dok kiyah tu kan apa tak kiyah tu tersenyap pula. Ngaji kita kekek kau CJ supaya Yahudi dia niat baik, dia ngaji agama apa semua. Kawan ni lah hok kena semacam hok pergi sebeh ni lah supaya tak cas betal Syiah betal. Jangan tertipu dengan tok lebala ni kadangnya lepak juga ni. Kita semaya sore tiba-tiba orang mari belakang kita berjemaah dengan kita. Adakah kita kena niat iman ketika semaya atau tak? Gini. Kalau kita semaya sore afdalnya kita tukar jadi iman. Tapi kalau kita berjemaah dah tadi maka tak perlu lagi tukar berjemaah kerana jemaah pertama lebih afdal daripada jemaah yang kedua. Kekal. Lagi mana kita tak niat jadi terimam, lagi tu dapat pahala jemaah yang pertama. Tapi kalau kita semai sore, tiba-tiba orang mari, maka afdalnya niat jadi imam. Nak tanya tu imam salah baca surah dalam semaya. Sah, kodok semaya dia. Sah, bukan rukun. Salah tu silap dia lah. Tapi tidak menjejahkan bacaan sembahyang. Mohon ijazah amalan ayat 1000 dinar.
Gini, amalan ayat 1000 dinar ni kalau kita pergi tempat mana-mana, tempat ada hatu, ada setan, ada iblis, ada gapo, nah, pergi satu tempat tu dalam rumah beratur ke, maya maghrib, rakaat pertama baca ayat kursi. Sederah yang mungkin. Allahullah baca derah. Rakaat kedua baca ayat 1000 dinar. Insya-Allah selamat. Nah, tu amalan dia. Ayat pertama surah ayat kursi rakaat pertama, rakaat kedua amanah rasul. Nak tanya pasal solat jamak musim Covid, kadang-kadang jalan jauh sampai 3 waktu semaya baru jumpa surah, macam mana nak buat? Siapa dia suruh jalan musim Covid ni? Tahu dah tak boleh berhenti masjid. Nama, siapa tak jumpa cari masjid rumah baru jumpa, nak semayanya hambak dia orang. Lepas tu jangan berjalan. Jangan keluar daripada rumah, jaga SOP. Duduk rumah lah boleh semaya, apa cari. Kalau kita terpaksa pergilah berhenti mana-mana sampai 3 waktu terlepas. 3 waktu semaya saya baru terlepas. Pergi Amerika mana? Berhentilah apa sejadah kau gapo dia. Takut kena 1000. Lepas tu payah belaka. Carilah rumah siapa dia orang nyori tupai kita dah. Jangan buat payah lah kat sikit. Buat cakno sikit dalam bab semaya ni dah. Jangan terlalu mudah nak jamuk sampai 3 waktu ni, tak boleh. Ustaz boleh kodok kita tadabbur Quran ikut fahamnya kita, tak boleh. Fahamnya kita siapa dia? Ayah ping. Kau siapa dia? Mana boleh rekod sendiri? Man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa dia yang tafsir Al-Quran menurut pendapat dia? Ni ramah. Baca ayat Quran terjemuh, bro, nak tuju atas kepala orang. Oh, ayat ni kena atas kepala dia mah. Bro, ui parok selalu. Atas diri dia tak buri pun. Ni tak boleh hukum dia haram. Kerana ayat Quran ni kena ikut fahami ulama. Sebab tu nak baca Quran jangan baca terjemuh. Baca tafsir. Kalau baca terjemuh sesak selalu, hamba boleh royak selalu gitu. Kebanyakan terjemuh ni banyak kesesak daripada hak betul. Banyak mana ada hamba jumpa buat usrah, baca tafsir, bejok sendiri, tak baca tafsir, tak mengaji apa, sesak dengan lagu tu. Jangan duk tadabbur ayat Quran pandai-pandai. Ada hari tu geger isu benda tu di dalam televisi. Tafsir dah tu geger gepa. Lah ni tak tahu senyap dah bunyi. Dia tafsir lagu mana hamba tak ingat dah. Adalah satu isu hari tu geger gepa. Nak kata lama sangat pun dak. Kok berat lagi ada seorang tu mengajar doktor. Dia kata Tuhan ada berapa sebenarnya? Makmum kata Tuhan ada so. Tak, Tuhan ada 2 sebenarnya. Sudah. Terkejut makcik tu dengar kata Tuhan ada 2. Ya. Pertama Tuhan dipanggil Allah, kedua Tuhan tu nama Hawa. Pakcik tu tak boleh nak terima akal Tuhan ni ada 2. Pakcik tu kata, hamba tak boleh terima akal kata. Doktor tu kata, pakcik ada PhD. Saya ada PhD. Bengong pakcik tu. Ayah dia tak pernah ajar kata Tuhan ni ada 2. Tak apa khabar profesor doktor tu mari royak. Apabila dia tak puas hati dia kata pakcik ada PhD. Senyaklah pakcik tu memang ya SPM yang adanya. Tak boleh nak jawab. Tapi doktor tu tolong sungguh siapa dia PhD ke dia. No, hamba jadi pening hamba tak boleh nak fikir lagu mana. Yakin kalau dia sasa tak apa. Orang tanya 2-3 kali, yakin. Dia doktor PhD lah, bukan doktor cocok Nathan ni. Doktor lah, doktor sungguh, doktor PhD ni lah. Lagu tu ngaji doktor, ngaji ngapa Power Ranger gitu. Ada orang layak ulama tapi ngamuk pok taklah semana. Nganak beranak kedekut, mohon pandangi ustaz. Baguslah dia layak ulama. Tugas kita kena hormat kepada orang yang menanggung ilmu Nabi. Lepas tu, apa duk kait hok layak ulama dengan mak pok dia? Silap dia, tak layak mak pok dia. Salah dia. Kedekut dengan anak beranak, salah dia. Apa kait dengan layak ulamanya? Hok bagus dah, jangan duk tegur. Hamba royak dah. Hok molek dia lah pergi halak dia hok molek. Beki hok salah sudahlah. Tak ada orang pergi kereta, hamba nak pergi kereta pomen. Apa kereta hamba tahu punah kau ni ekong. Habisnya cabut petunya, cabut gotu. Gila apa beki belako. Orang punah ekong, beki ekong. Ini beki belako. Tidak kata betul. Ni apa sebut ni? Layak ulama, mak pok tak lah mana. Apa nak kait dengan ni? Hok molek dah dia layak ulama lah gilah.
Ni je ada orang perangai, demo pakai teleku labuh pun, dak ngata juga. Jangan dak tek teleku labuh dia hok molek dah, tegah tu sudah. Dak boleh balasah pun dak ngata kat orang juga. Dak ngata sudah balasah tu lagi. Apa jadi perangai lagu tu no. Sedang nak semeh orang. Enggak dah. Nak semeh orang dekat rumah dia ke mana tak tahulah. Apa hukum dia kalau kita makan minum dengan tangan kiri? Makruh hukum dia. Sunatnya dah makan dengan tangan kanan, baru dapat pahala sunat. Kalau makan dengan tangan kiri, tak dapat pahala, dah pakai tangan kanan. Pas makan ni tu jadi lagu mana? Tak ada jadi gapo-gapo. Kerana makruh ni tak dosa. Tetapi ada orang warung dia jolok semula waktu beg. Tu bukan atas dasar benda tu ada kesedak dak, cuma dari sudut warung sahaja. Apa hukum ambil wuduk guna air pahit tapi banyak keluar? Adalah dikira membazir. Gini. Buka pahit. Maka tu ambil air. Maka kita ambil semaya. Kadang-kadang nyadalah titik ni. Cakap nak ambil semaya. Kutip jangan jatuh seputih abu. Payah lawak kerja lagu ni. Maka dimaafkan. Macam bazir sikit-sikit tu, ki buka pahit tu tak apa, dimaafkan. Tak boleh lah kita nak jaga lagu mana orang baik. Sebab tu afdalnya ambil koloh. Masuk dalam koloh semula. Tak payah ambil mula. Utung jimat lagu tu, katok habis pahit, tak suruh pahit, buat koloh. Mazhab kita khilaful aula ambil ismaya dengan pahit. Apakah amalan awal Zulhijjah ni hamba sebut dah dah. Zikirlah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar boleh berlaku. Puasa boleh. Ngatik boleh berlaku. Amalan dia seperti ibadat setahun. Ada riwayat kata ibadat 1000 hari. Ada riwayat kata 10 Zulhijjah ibadat 10,000 hari. Kalau kita buat solat qada sebelum dan selepas solat fardu, adakah dapat pahala qabliyah dan ba'diyah juga? Tak boleh. Qabliyah ba'diyah tak masuk dalam sembahyang qada. Qabliyah ba'diyah tak boleh masuk dalam sembahyang qada. Jangan niat qada dan ba'diyah. Jangan tak sah. Apakah beza murabbi dengan mursyid? Murabbi ni umum. Orang yang mentarbiah seseorang dipanggil murabbi. Seperti orang buka pondok, dia mentarbiah anak murid dia dipanggil murabbi. Tapi belum tentu dia mursyid. Belum tentu dia guru yang bijak. Mursyid ni pintar. Dia boleh kesal anak murid ni tahap perekat lagu mana. Hak ni nak jadi laba, hak ni nak jadi raksasa ni. Dia boleh kenal belakang sore-sore dah sebab dia mursyid, pintar. Tapi dia murabbi, ya murabbi. Lo ni kan murabbi. Letak piyah sikit jadi murabbi umat lalu. Oh biasa you know. Bagai. Siapa dia wi title murabbi? Sang jahil memberi title itu. Kita pun duk kaya kita murabbi. Orang jahil bui. Bukan wali bui. Sebab tu jangan tertipu dengan title murabbi. Sikit-sikit murabbi. Mudah sangat lah ni kita tengok. Sikit-sikit wali. Sikit-sikit mursyid. Sikit-sikit Syekh Rabbana Atina Fid Dunya Hasanah. Macam-macam. Kalau boleh sebut belakang nama. Syekh Ustaz Haji Akibale mursyid. Akibale pun sebut juga. Nak suruh nampak panjang. Allah Rabbi. Tak tahulah. Pening pala macam lagu ni. Siapa dia ada orang jahil? Maka terkoyalah kawan tu jadi murabbi. Kecek mengapu kok si kok dah. Sifu. Sipu dia panggil. Sipu. Mursyid. Macam kita nak sebut pun gerung. Dia awak main ngaceng lagu tu ya. Masalah yang koya ustaz tu orang panggil dia murabbi. Dia pun jadi koya. Tanya siapa dia wi. Adalah pocik tu wi. Pocik wi. Oh, lugam boh. Ada ke perubatan jarak jauh ustaz dengan baca ayat tertentu yang boleh penyakit dihidapi? Ni ada kebolehan manusia. Ada kebolehan orang ni boleh berubat dengan cara jauh dia. Waktu tu hewi kelebihan kepada dia. Ayat-ayat ikutlah baca apa dia pun niat. Waktu kebolehan lah hamba tak pandai. Ustaz, kenapa Nabi lain digerak alaihi salam, Nabi Muhammad tiada alaihi salam tapi sallallahu ala sayyidina Muhammad? Tak tahulah apa lagu tu. Dalam Azkar Imam Nawawi kata tu gelaran bagi nabi-nabi lain alaihi salam. Bagi Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi dah. Kalau tukar Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, boleh kau tak makruh ulama kata. Setengah tu kita tengok ada perasaan tak? Setengah tu orang tulis Allah Muhammad. Muhammad itu tulis alaihi salam. Silap tu dia tulis tu. Makruh ada kata. Kau tu gelar-gelar dia panggil. Tengok dalam Azkar Imam Nawawi ada sebut berbahasa dia panjang lebar. Saya nak tahu penjelasan mengenai kalimah istihalatul mustahil dalam ilmu tauhid secara benar. Istihalatul mustahil, mustahilnya benda mustahil itu. Benda mustahil itu seperti syirik dengan Allah. Tu benda mustahil.
Syirik apa maksud syirik? Benda yang sama hebat dengan Tuhan. Itu dipanggil benda mustahil. Benda yang sama hebat dengan Tuhan dipanggil benda mustahil. Mustahilnya dia itu. Kita nak tu. Mustahilnya benda mustahil. Tu istihalatul mustahil. Hukum dia. Mustahil benda dia. Istihalah hukum dia. Syirik bagi Tuhan tu apa dia? Mustahil, benda yang mustahil. Apa hukum dia? Istihalah, mustahil. Tuhan tu apa dia? Tuhan tu benda apa? Benda wajib. Apakah hukum dia? Hukum dia wujub. Benda manusia makhluk ni apa dia? Benda jaiz. Apa hukum dia? Jawaz. Beza hukum dengan benda. Wajib tu benda, hukum dia wujud. Mustahil tu benda dia tu, hukum dia istihalah. Istihalatul mustahil, hukum istihalahnya benda mustahil. Lagu tu. Tak tahulah, tak faham lagi tu, banyaklah kena mandi bungu. Biar faham ngaji. Gapo penyakit ain, macam mana nak tahu kena penyakit ain? Kesel gapo yang ada pada tubuh kita, kena penyakit ain ni payahlah sikit nak berobatnya. Antara rawatan cara nak menguraikan penyakit ain adalah kita ambil habatus sauda, bubuh, bukuhlah dengan kain hitam kau gapo dia nak suruh napuk Wahabi marah lagi, buku kain hitam kau jahit buat napuk macam azimat. Okey, bubuh di poket kau gapo. Wahabi kau nyetok. Buh habatus sauda saja untuk lawan penyakit ain. Insya-Allah tak kuat penyakit ain. Payah nak beki dah penyakit ain ni, nak lepas dia sakit dia payah. Zaman Nabi ketika buat perang Khandaq, tak silap ambo cerita ni. Seorang sahabat ni ada, seorang tu semak kali. Dia nyaku-nyaku dia serap peluh panas, dia buka baju. Apabila buka baju, saing dia tak biasa tengok kawan ni buka baju. Dia kata, "Oh, semak sangat demo." Ping rebah kawan tu gelepar. Kakak. Kok semak sana ni? Apa semak pun kena air Kena saing oleh saing dia. Maka geger sahabat kata, "Hang ni buat air kepada orang ni." Rasulullah kata, "Panggil dua orang tu." Maka kawan tu dia suruh basuh muka, ambil ismaya gapo dia, okey ambil mandi kawan ni. Hok kena air. Mandi sialah penyakit dia. Kena belajarlah. Bo kau ni tak ada lah nak uinya ambo sibuk air ni. Salah satu air mutlak, air saji adakah perlu kita cairkan dulu? Ya. Kalau pakai air saji tu tak boleh lah bertokok-tokok nak buat lagu mana, genyeh-genyeh lagu tu tak boleh, kena cair dulu baru kita boleh guna. Adakah bila wuduk tidak sempurna, solat tidak sah? Ya, kalau mengganggu rukun. Kalau tak mengganggu rukun, hanya tak ambil benda-benda sunat sahaja, maka tidak jadi ganggu sembahyang. Apa itu alam malaku? Allah, soalan pelik-pelik. Gini. Langit dunia. Bukan langit Amerika ada wayak tu. Langit dunia. Di bawah langit sampai ke bumi ni alam mulk dipanggil. Alam kerajaan biasa, mulk. Kita duduk dalam alam mulk. Atas daripada langit ke dunia, sampai langit ketujuh, alam malakut dia panggil. Alam malaikat, alam gapo. Atas langit ketujuh, sampai ke satu tahap pula dipanggil alam jabarut. Sampai satu tahap pula naik lagi alam lahut dipanggil. Nabi Muhammad litah belaka pada malam Isra dan Mi'raj. Alam mulk, alam malakut, alam jabarut, alam lahu, alam yahu, alam macam-macam nama-nama kita je litah. Bapa dok rasa supur dengan Nabi Muhammad lagi. Bapa dok rasa sama hebat dengan Nabi Muhammad. Bapa tak rasa lagi Nabi Muhammad hebat. Kalau kita pergi Maidin rasa bisa dah. Ambo boleh pergi Maidin. Pergi Maidin ya. Pergi Amerika tu rasa besar diri dah. Boleh PhD tu rasa besar diri dah. Nabi Muhammad boleh lagu tu tak rasa besar lagi paklon ni. Apa jenis orang pun ada juga. Dia mau jelitah alam malaku, alam jabaru, alam lahu, alam yahu, alam gapo. Dok pun lepas tu buah saja. Dok nipu masyarakat. Kinawi parok-parok biar orang faham ni. Sebab apa? Sebab akal terlalu pendek sekarang. Kalau kita kecek tawaduk, kiyah-kiyah, tak faham saya. Kumpulan mana tu? Tak kena sebut jelas. Salah gapo dia? Siapa perlu kita lawan dia? Kena royak jelas. Kata parok, bukan kata nak marah ke dia. Kita sayang ke dia. Spekar nak ngambur juga. Mohon pencerahan. Benar kau seorang bernazam? Boleh kau tak solat tasbih di kerja kasih hari? Boleh hukum dia.
Cuma kalau siang hari buat 4 derek. Buat 4 derek. Dan baca surah pada setiap rakaat. Rakaat ketiga dan rakaat keempat pun baca surah. Boleh Ustaz kongsi sedikit kisah wali wanita untuk beri motivasi untuk kaum Hawa. Wali. Nabi kata 4 perempuan ini menjadi benda wanita yang sempurna. Di dalam sejarah wanita wujud di muka dunia 4 orang. 2 daripada orang umat sebelum aku, 2 daripada kaumku. Pertama, Asiyah binti Muzahim, isteri kepada Aisyah. Isteri pada Aisyah pula. Isteri pada Fir'aun. Nama Fir'aun. Baca cerita dia, buat dia idola. Kedua, ibu kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, Maryam binti Imran. Ketiganya, isteri pertamaku, Khadijah binti Khuwailid. Baca sejarah dia. Ni orang hebat, Nabi pun puji. Ni kita duduk gila kau tak tahu wali ililip jatuh. Biarlah ustazah kau apa dia. Nah, duduk gini biar ikut hak ni. Keempatnya, hak ni paling hebat sekali, anak perempuanku, Sayyidina Fatimah binti Muhammad. Hak tu paling besar sekali. Sebab apa? Sebab dia keluar daripada tubuhku. Ulama kata tak boleh nak lawan. Sebab dia tubik, orang lain tak tubik daripada tubuh Nabi. Sayyidina Khadijah isteri dia tak keluar. Sekalipun hebat setahu mana, tak boleh lawan Sayyidina Fatimah. Apa hukum niat korban dari jauh, tak pergi di tempat penyembelihan tu sebab ada sahabat saya ni aku dan taat kepada SOP COVID-19. Diterima tak korban kita ini ustaz? Kerana ketaatan kita kepada kerajaan maka tak boleh pergi. Jangan buat korban. Muslimin ni tak ada benarkan korban. Jadi kalau niat jauh-jauh hukum dia sah, tak ada masalah. Kerana niat ni tak niat kita niat ataupun kita suruh wakil kepada siapa-siapa dia buat korban dia amal ke, maka hukum dia sah. Tak ada kaitan dengan diterima tak diterima, penting cukup syarat. Wallahu a'lam, ikhlas zahir batin wa ila hadratin nabi.